Di hadapan Kaabah, insan ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tetamu di bumi yang barakah ini. Tahun 2008 menjadi saksi bahawa beliau kembali ke tanah ini, ke bumi Haramain sebagai tetamu yang istimewa. Bersama dengan tetamu syahadah, Profesor Dr. Ismawi Zain berbicara tentang sesuatu yang istimewa untuk anda dalam syahadah Semarak Nur Insani seketika nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah petang yang berbahagia ini kita terus suburkan dengan nilai keilmuan, nilai semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pada penghujung-hujung petang-petang ni low bateri, slow dah, tak larat dah. Kalau boleh waktu ni lagi semangat, tambah-tambah tengok juadah makan kan. Macam-macam warna-warni pun ada. Jadi sebab itulah rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian, kita nak menghiasi juga petang ini dengan sesuatu kabar gembira untuk anda yang bakal bertandang sebagai tetamu di muka bumi Allah yang namanya Bakkah ataupun Makkah. Insya-Allah kita akan bersama dengan seorang tetamu yang kami undang khas, iaitu Profesor Dr. Ismawi Zain. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Jadi untuk anda yang baru nak kenal, dan saya pun sebenarnya bila dia sebut dan berkenalan dengan Prof, saya rasa teruja sebab Prof terlibat secara langsung dalam projek mega pembesaran dan pembinaan Masjidil Haram yang baru di era yang baru ini. Jadi kita akan berkongsi dengan yang bahagia, Prof. Jadi Prof, satu-satunya anak Malaysia yang dipilih, apa perasaan yang bagi Prof bila dipilih atau mendapat khabar tu nak jadi sebagai panel pakar ni? Pemilihan tu satu yang saya tidak pernah fikirkan. Jadi apabila dia berlaku, dia merupakan satu perkara yang amat, kata orang, menyebabkan kita rasa kecil diri ini kan. Kita rasa, saya rasa macam, kata orang, amat terlampau dihormati. Sebab saya seorang yang tidak dikenali sesiapa sebelum ni. Ya, saya. Jadi apabila dipilih tu, hanya Allah Subhanahu Taala yang boleh melakukan perkara yang tidak boleh berlaku kan. Itulah. Jadi saya rasa satu penghormatan yang sangat besar lah. Ya, walau bagaimanapun saya rasa, kata orang, apa ni, sedar yang kita ni sebenarnya setiap apa yang berlaku adalah dalam perencanaan Allah Subhanahu Taala. Dan saya dimaklumkan juga ketika itu Prof berada di Korea. Dapat khabar ni kan. Ya. Jadi perkara pertama ialah kita dengar Mekah tu satu hal lah. Seronok dah nak pergi sebagai tetamu Allah tu. Yang kedua, tiba-tiba dapat satu, Allahu Akbar, tanggungjawab besar tu. Apa perkara pertama yang terdetik dalam benak fikiran yang bagi Prof? Pertama, saya terfikir tentang bolehkah tidak saya sebagai satu insan yang kecil kan, menyumbang kepada satu projek yang begitu besar. Sebab saya tahu Masjidil Haram yang sudah ada tu adalah merupakan satu bangunan yang besar. Ya, saya. Dan jadi tumpuan seluruh orang Islam di dunia. Dan ini kita nak besarkan lagi. Ya, saya. Jadi kita mempersoalkan keupayaan diri sendiri. Dan di masa itu ada perasaan bahawa kita tidak apa ni, sesuai itu. Tapi dalam masa yang sama kita berfikir bahawa Allah telah memilih kita. Dan apabila dia memilih, insya-Allah dia akan bantu. Betul. Itu begitu. Jadi satu-satunya insan yang dipilih. Jadi Prof kata dah rasa insan kerdil, kecil kan dipilih. Yalah, daripada ramai-ramai orang tu tiba-tiba siapa kenal kita, tiba-tiba dibawa
untuk dikongsi pengalaman dan sedikit ilmu dan kepakaran yang bagi Prof tu ada. Jadi alhamdulillah itu salah satu usaha yang kita patut bangga, walaupun kita hanya menjadi tetamu, tapi sedar ataupun tidak mereka yang berada di belakang tabir salah seorangnya adalah warga negara Malaysia. Jadi Prof, bila melihat dari sudut itu, mungkin kita boleh cerita sedikit tentang tadi bila Prof cerita tentang suasana ketika mendapat khabar ini. Jadi bagaimana pula Prof fikir perancangan untuk berada di sana dalam tempoh yang agak panjang, saya jangkakan 6 tahun ya Prof, untuk bersama-sama dengan orang lain bekerjasama dalam satu proses pembinaan. Saya diberitahu bahawa ahli panel ni merupakan mereka yang memang tersohor lah dalam bidang seni bina, terutama sekali seni bina Islam. Dan itu merupakan satu perkara yang menyebab kita amat teruja lah. Dan bagaimana kita boleh berinteraksi dan berfikir macam mana kita buah pendapat kita tu akan diterima oleh orang lain dan sebagainya. Semua tu masuk dalam kepala lah. Tapi dalam masa yang sama, saya fikir kalau kita mempunyai satu pencarian ataupun research kajian bilik yang betul, insya-Allah orang akan dengar apa pendapat kita. Dan dalam masa yang sama, saya rasa saya sebagai satu-satunya wakil bukan saja daripada Malaysia, tapi daripada seluruh Asia. Jadi saya ada satu tanggungjawab untuk memberi input ataupun sumbangan kepada panel berkenaan tentang keperluan kita dari segi peradaban kita, dari segi kebudayaan kita dalam mengerjakan haji dan sebagainya, dan dari segi kalau dalam architecture kita panggil anthropocentric kita. Jadi maksudnya banyak perkara yang boleh kita sumbangkan. Di samping tanggungjawab tadi Prof sebut, jadi banyak lagi sebenarnya yang Prof nak dikongsikan dengan kita. Tapi saya nak ajak rakan-rakan kita, mungkin ada yang tak berpeluang lagi Prof nak sampai ke bumi Mekah tu. Ayo kita saksikan dulu bagaimana proses pembinaan di era moden sekarang ini, yang juga membabitkan tetamu syahadah kita, Profesor Dr. Ismail Huisin. Masjid yang dihormati atau dimuliakan, itulah makna Masjidil Haram dalam bahasa Arab. Kerana di kawasan masjid tertua di dunia dan paling suci bagi umat Islam inilah letaknya Kaabah atau disebut Baitullah. Di dalamnya juga terdapat makam Nabi Ibrahim, Hajar Aswad, Hijr Ismail, dan Telaga Zamzam. Masjid di tengah kota Mekah tidak pernah sunyi pengunjung, baik untuk melaksanakan ibadat maupun menuntut ilmu. Pada zaman Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar, kawasan Masjidil Haram tidaklah seluas hari ini. Proses pembinaan dan pembesaran masjid telah pun bermula sejak dari zaman pemerintahan Khalifah Umar, Sayyidina Abu Bakar, dan juga kerajaan monarki Arab Saudi. Transformasi ini dilakukan atas tuntutan zaman dan perkembangan umat Islam. Kerana semasa musim haji, Masjidil Haram menerima tetamu Allah hampir mencecah lebih 1,5 juta orang dalam satu masa. Jumlah ini dijangka meningkat saban tahun, ekoran kemampuan umat Islam untuk ke tanah suci Mekah. Demi menjaga keselamatan dan keselesaan jutaan umat Islam ketika beribadat, pemerintah Arab Saudi, Raja Abdullah, mewujudkan satu kumpulan arkitek dari 6 negara, yaitu Malaysia, Turki, Arab Saudi, Algeria, dan Lebanon, untuk merangka satu garis panduan bagi pembangunan semula Mekah. Proses pembesaran kawasan Masjidil Haram yang dilakukan secara berfasa mulai 2009 lebih memfokuskan kepada pembangunan yang berkonsepkan mesra alam. Antara yang ditekankan dalam projek pembesaran kali ketiga ini ialah larangan untuk mengubah suai Kaabah, lokasi sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, kedudukan Telaga Zamzam, dan juga sempadan Tanah Haram. Manakala 4 perkara yang dititikberatkan ialah konsep pembinaan yang mesra jemaah, pembangunan rohani dengan mengekalkan nilai sejarah tanpa menghadkan kapasiti pengunjung yang bertambah setiap tahun. Meskipun usaha untuk memodernkan Masjidil Haram mengambil masa yang panjang, tetapi apa yang membanggakan kembara syahadah di Tanah Suci
apabila tabir usaha pembesaran Masjidil Haram menyenarai nama anak Malaysia, yaitu Profesor Dr. Ismawi Zain, untuk sama bahu-membahu dengan 6 arkitek dari negara Islam lain untuk memikul amanah memperkasakan Masjidil Haram bagi 1,5 bilion umat Islam di seluruh dunia. Begitulah tadi saudara yang dirahmati Allah sekalian, suasana pembangunan era moden Masjidil Haram yang semakin kata giat dijalankan oleh petugas-petugas, dan yang paling kita rasa bangga dan rasa bersyukur kerana ada warga negara kita dan orang Muslim kita yang berkecimpung dalam dunia seni bina ini dibawa ataupun dikongsikan dengan kepakaran mereka. Dan bersama dengan Prof Ismawi juga tadi ada sebut berkaitan dengan ialah satu pengalaman baru. Sebab sebelum ni mungkin kita hanya lihat dari sudut skop negara ataupun ialah kita orang kampung. Tiba-tiba kita duduk kat Malaysia, fikir Malaysia ajalah. Tiba-tiba satu tempat yang menjadi tumpuan seluruh umat Islam. Memang menjadi satu orang kata tanggungjawab besar. Jadi apakah bentuk Prof perasaan Prof ketika itu bila diberikan tanggungjawab untuk menjayakan misi ini? Kita sebagai apa ni yang pertama yang masuk dalam kepala waktu tu ialah sebagai seorang daripada ummah yang begitu besar kan. Jadi kita mempunyai tanggungjawab untuk memberi sumbangan yang boleh memanfaatkan semua dan mengambil kira tentang keperluan semua. Ini satu cabaran yang besar. Ya, saya. Sebab umat Islam ni pelbagai. Ya, saya. Pelbagai, daripada yang besarnya ke yang kecilnya, yang tingginya kepada yang rendahnya dan sebagainya, pada yang hitam sampai kain putihnya kan, dan sebagainya. Jadi dan cara mereka beribadah, cara mereka bekerja, berfikir dan latar belakang mereka sebagai semua nak kena diambil pertimbangan. Jadi ke dalam seni bina ni, inilah merupakan satu cabaran walaupun sekecil mana yang kita buat. Bila yang besar ni dia punya cabaran tu kata orang berganda-ganda. Masya-Allah. Jadi yang terpenting apa yang dibuat di sini ialah kita kena kata memberi keutamaan. Yang mana yang dahulu dan mana yang kemudian. Ya, saya. Yang paling utamanya ialah kita nak memasukkan seramai mungkin dalam masjid tu dibandingkan dengan yang ada sekarang. Ya, sekarang ni kita boleh memuatkan dalam 350,000 dan dalam fasa pertama sampai 1 juta. Dan akhirnya sehingga kepada 4 atau 5 juta kan. Jadi itu cabaran yang amat besar itu. Jadi kalau kita fikirkan seni bina ni dia bukan saja bangunan besar, tetapi impak dia kepada alam sekitar. Misal kalau katakan kalau kita buat bina satu bangunan yang besar, bagaimana impak dia dari segi suhu, dari segi keselesaan, dari segi keselamatan dan sebagainya. Semua ni tanggungjawab tu pada kita. Sebab kalau diperhatikan untuk seorang arkitek, seorang yang tercedera dalam satu bangunan itu adalah tanggungjawab dia. Jadi kita boleh kirakan kalau 5 juta orang atau 4 juta orang datang dan ada kemungkinan seseorang akan tercedera ke atau tiba-tiba sakit ke atau apa ke di dalam bangunan, bagaimana cara kita nak mengatasi? Semua ni merupakan satu cabaran amat besar sekali. Bukan hanya memikirkan bentuk sahaja, tidak, tapi struktur-struktur lain, kemudahan yang Prof sebut tadi. Itu di antara cabaran tu. Jadi sebut tentang cabaran tadi, bila Prof sebut kita berdepan dengan memikirkan tentang kemudahan ataupun apakah bentuk perkhidmatan yang perlu diberikan selain daripada tempat untuk jadikan sebagai tempat ibadat. Jadi Prof, bila Prof bergandingan dengan warga negara lain, satu bentuk kesukaran lah. Terutama macam Prof kata tadi lah, kita nak bagi idea, adakah idea kita terima? Kita ni orang Asia, orang Asia ni kecil-kecil kan. Jadi macam mana bentuk cabaran tu dan bagaimana Prof mendepani cabaran? Saya rasa ini perkara yang kita sebagai satu panel bincangkan dari awal lagi. Bagaimana kita akan beroperasi. Misalnya kalau katakan beroperasi dari segi mesyuarat, beroperasi dari segi memberi idea dan sebagainya, supaya semua idea itu didengar dan dinilai sepatutnya. Itu yang pertama. Jadi yang bagusnya kita dalam orang Islam ni ataupun ummah Islam ni, kita ada tradisi surah.
Masya Allah. Jadi tradisi syura ni kita gunakan dalam pekerjaan kita. Maksudnya kita tidak kira orang tu taraf dia bagaimana dan taraf bagaimana, tinggi atau rendahnya, tapi idea dia kena dipertimbangkan dengan sewajarnya. Jadi itu yang membantu saya lah. Alhamdulillah. Dan lagi pun mereka ni sebenarnya orang yang bila kita sebut dia mereka ni pakar, orang besar dalam bidang yang tertentu. Mereka sudah mempunyai satu kebudayaan yang amat baik sekali. Berbanding dengan arkitek barat misalnya. Arkitek barat ni dia menjadi kadang-kadang menjadi kata orang agak sombong, agak sombong. Tapi orang Islam ni kebudayaan dia semakin banyak ilmu dia semakin merendah diri. Alhamdulillah lah. Untunglah kita dia dapat bekerja sama dalam situasi yang begitu. Dan ini antara kata situasi sebenar yang bagi Prof berdepan dengan pelbagai cabaran tetapi tidak mematahkan semangat. Apapun rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian, situasi sekarang proses pembinaan ataupun pembesaran Masjidil Haram sedang giat dilaksanakan. Jadi kita saksikan bingkisan ini yang melibatkan juga tetamu syahadah kita. Telus, jujur tanpa melakukan sebarang kesilapan adalah kata kunci kejayaan bagi anak Malaysia yang terbabit dalam kerja-kerja pembesaran Masjidil Haram. Meskipun 2009 membawa ke 2015 satu perjalanan yang panjang, tetapi yang dicerna oleh cepu minda anak Malaysia, Masjidil Haram berjaya dimodernkan tanpa mengganggu struktur asal maupun nilai sejarah yang tersimpan di dalam masjid tertua di dunia ini. Antara projek terbesar dalam sejarah pembesaran dan menaik taraf Masjidil Haram untuk kali ketiga ialah memperluaskan ruang solat kepada lebih 300,000 meter persegi. Atau ruang solat baharu ini mampu untuk menampung sekurang-kurangnya 700,000 jemaah pada satu-satu masa. Penggunaan teknologi tinggi juga diaplikasikan semasa pembinaan mahtab, iaitu ruang tawaf bertingkat setinggi 13 meter dan lebar 13 meter mengelilingi Kaabah bagi memudahkan jemaah kurang upaya dan warga emas melaksanakan rukun haji atau umrah dengan selesa dan selamat. Di samping itu, projek pembesaran ini juga merangkumi proses penstrukturan semula Masjidil Haram yang lama dan membaik pulih beberapa kawasan. Dengan penggunaan teknologi pembinaan moden, beberapa kawasan menjadi lebih luas dan kini mempunyai 5 lantai. Ini termasuklah perluasan bangunan yang menempatkan laluan sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah 3 tingkat. Apa yang ketara, projek pembesaran dan menaik taraf Masjidil Haram kali ini menumpukan kepada keselesaan jemaah untuk beribadat, khususnya dari golongan orang kurang upaya dan warga emas. Meskipun satu tugas yang mencabar, tetapi setiap perincian yang dizahirkan oleh hasil tangan anak Malaysia yang bernama Profesor Dr. Ismawi Zain ini cukup berjasa kepada pembangunan kota Mekah dan masyarakat Islam seluruh dunia. Bukan mudah untuk kita menilai sesuatu perkara, bahkan mereka yang terlibat secara langsung dalam usaha pembinaan dan pembesaran Masjidil Haram. Dan untuk makluman rakan-rakan saya, kalau kita lihat balik sejarah, sebenarnya ini adalah bukan kali pertama pembinaan Masjidil Haram dilakukan. Sebenarnya ini adalah kali ketiga, di mana kali pertama pada tahun 1955. Pembinaan pembesaran kali kedua ialah pada tahun 1988. Dan pembinaan kali ketiga ini bermula sekitar tahun 2008. Dan akhirnya hari ini kita dapat lihat bahawa begitu konsisten kerja mereka. Dan patut kita banggakan juga, Alhamdulillah, dengan peluang yang diberikan kepada Prof, warga negara kita, salah seorang wakil kita, Alhamdulillah, dan juga wakil Asia, untuk bersama-sama dengan panel yang lain bagi membincangkan dan juga merancang serta menguruskan pembinaan dan juga pembesaran Masjidil Haram. Jadi Prof, bila kita lihat dari sudut pembesaran yang sedang dilakukan ini, katanya sekarang ni dia ada konsep. Konsep bukan sekadar sahaja nak pembinaan rohani, tapi juga ada konsep mesra alam. Jadi mungkin boleh kita rungkaikan sikit.
Kalau kita solat kan, kita menghadap ke kiblat sebagai fokus kan. Jadi kalau kita di Masjidil Haram, semua orang nak sekurang-kurangnya lihat Baitullah, Kaabah. Jadi itu konsep dari segi apa ni kata orang fizikalnya lah. Fizikalnya kita nak merancang supaya semua dan mereka bentuk semua sebagai seramai mungkin orang akan boleh dapat lihat. Tapi dari segi mesra alamnya, sebab kita sekarang ni seni bina Islam ni, saya balik pada cerita seni bina Islam ni, dia merupakan pendahulu kepada seni bina lain. Jadi dalam konsep mesra alam pun kita sepatutnya begitu. Jadi kalau diperhatikan konsep mesra alam ni dalam kawasan yang begitu panas seperti Mekah dan bangunan yang begitu besar. Jadi kita hendakkan supaya bangunan yang begitu besar tidak menjadi menyebabkan suhu yang begitu tinggi dan sebagainya. Jadi bahan yang digunakan merupakan satu bahan yang mesra alam lah. Maksudnya bahan yang dicipta khas supaya dia menyerap kepanasan haba di waktu siang dan mengeluarkannya secara perlahan-lahan di waktu malam. Jadi dengan cara macam tu dia akan menyejukkan kawasan sekitar, stabil di waktu siang dan pada waktu malam dia tidak terlampau sejuk. Jadi begitu. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah kena dipikirkan tentang perkara-perkara lain-lain. Seperti misal kalau katakan dari segi pembuangan bahan buangan pepejal. Kan. Kalau dipikirkan seorang menggunakan satu cawan kertas atau plastik kertas lah, seorang sekali sehari, berapa juta yang dikeluarkan. Itu cuma cawan saja. Itu teori kita lah. Belum lagi yang lain. Jadi bagaimana kita nak memikirkan dalam pembinaan itu supaya pembuangan bahan buangan ini tidak mencemarkan alam sekitar. Itu yang ketiganya ialah dari segi bagaimana kita nak menentukan suhu yang atau udara berpusing. Sebab satu masalah dalam seni bina ialah bagaimana kita nak menentukan peredaran udara. Sebab satu udara yang tidak beredar maksudnya akan menimbulkan penyakit. Jadi kena dipikirkan bagaimana reka bentuk supaya udara ni akan beredar daripada kawasan yang panas kepada kawasan yang sejuk dan beredar begitu konveksional kata orang. Jadi itu semua dipikirkan. Jadi ini adalah merupakan satu yang boleh kita katakan masyarakat. Satu lagi yang paling penting untuk kita orang Islam yang selalu orang persoalkan ialah tentang penggunaan air. Penggunaan air. Kita boleh fikirkan air Zam-Zam tu kan, telah berapa ribu tahun digunakan. Tak habis-habis. Tapi dia tidak boleh tidak bermaksud kita boleh membazir. Betul. Jadi dan untuk air wuduk dan sebagainya, bagaimana air yang selepas digunakan dibersih semula dan dikitarkan untuk penggunaan tempat lain, dan air Zam-Zam tu sendiri dan sebagainya. Itu merupakan perancangan yang amat memerlukan kepakaran yang amat tinggi. Jadi semua tu kita haraplah pembinaan Masjidil Haram ni merupakan bangunan yang terbesar di dunia, akan menjadi contoh kepada reka bentuk bangunan-bangunan lain dari segi mesra alamnya. Dan selain daripada itu, kita boleh fikir juga tentang bagaimana orang-orang yang dalam keupayaan tertentu untuk beribadah. Dipikirkan tentang OKU, tentang orang tua, tentang anak-anak dan sebagainya. Sebab sekarang ni orang yang mengerja haji dalam beberapa betul. Itulah dia di antara ciri-ciri yang nak ditekankan. Bukan sekadar saja berkonsepkan kerohanian. Bila Prof cerita tadi, mereka memikirkan juga tentang maslahah kita sebut dalam bahasa Arab, ataupun apakah kebaikan-kebaikan di samping kerja yang kita buat ini,
apa impak yang baik yang boleh kita terima dan kita boleh bagi pada orang. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan hasil daripada anak tempatan kita ini yang bagi Prof dan juga rakan-rakan yang lain dapat dimanfaatkan sebaiknya oleh seluruh umat Islam di muka bumi. Dan sebagai tanda terima kasih kami, saya menyampaikan sumbangan ikhlas daripada penaja kita Serai Mas untuk yang bagi Prof. Terima kasih. Alhamdulillah, sama-sama. Terima kasih Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itulah dia sedikit sebanyak cerita dan juga perkongsian berkaitan dengan pembinaan Masjidil Haram yang kita harap dan sentiasa mohon pada Allah untuk menjadi tetamunya. Sedangkan dalam masa yang sama ada insan yang terlibat secara langsung dalam pembinaan Masjidil Haram adalah merupakan saudara kita dan juga mereka yang dekat dan hampir dengan kita. Mudah-mudahan kita doakan hasil ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mendapat manfaatnya untuk selama-lamanya, insya-Allah. Sekian sahaja untuk sesi dan segmen kali ini. Kita akan bertemu lagi dalam syahadah pada esok hari, insya-Allah. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.